ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق الله العظيم. Yang berbahagia Fadil Tuan Imam Ustaz Salahuddin, pegawai dan ahli jawatan kuasa Masjid An-Nur, An-Nur, Tok Keling, Al-Ostar, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertamanya, sama-sama kita rafakkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kepada kita taufik, hidayah, keizinannya, inayah kepada kita semua untuk sama-sama berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid, rumah Allah yang dibinakan atas dasar taqwa lebih berhak untuk dimakmurkan, haqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Padanya terdapat lelaki-lelaki yang hendak membersihkan dirinya. Laki yang sebut, perempuan tak ada. Tapi hari ni perempuan yang ramai. Laki, dia laki ni kapasiti dia, seorang laki sama dengan 4 orang perempuan. Jadi ada 4 orang, sampuk saya 5, 4, 20. Kami macam 20 orang setakat lah ni lah, tak campur orang hak belah sana. Jadi perempuan sampai lagi 20, 5, 10, 15, lebih 20, kalah juga kita. Kali 4 pun kalah lagi. Tengok depa duk mai. Fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu. Masjid Allah, rumah Allah yang berhak untuk kita makmurkan, yang dibina atas dasar taqwa. Padanya terdapat lelaki-lelaki yang hendak membersihkan dirinya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya, orang yang bersih jiwanya, roh dan jasadnya, kan, zahir dan batinnya bersih. Jadi sebut rijal ni sebenarnya termasuk pada orang perempuan, cuma lebihnya kepada orang lelaki-lelaki. Cuma orang lelaki dia tunggu sekali Jumaat mai. Kalau kata semayang Jumaat pun lelaki, perempuan pun mai, lebih banyak perempuan lah daripada lelaki. Kalau kata perempuan pun boleh mai, semua wajib mai, nampak gayanya boleh kat orang perempuan. Orang perempuan jadi imam, jadi Bilal pun semualah. Tak apalah yang tu kan. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya pagi ini ganti Ustaz Dr. Nizar. Saya pun dah memang free, kalau tidak saya pun ada kuliah tahun lain, tapi ada perubahan sikit, jadi kita tak ada free. Duk ingat nak tunggu orang nak main rumah, tapi nampak gayanya kena cancel yang tu, kita mayang ni dululah. Orang tu nak main petang lagi. Depa pun nak, tak ada masalah tu. Dia nak main berubat, ramainya orang sakit. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita pada hari Jumaat yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Jadi kita duduk rumah Allah yang pertama sekali kita i'tikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Jadi kita dah baca Yasin, dah solat sunat duha sebahagiannya mungkin, ataupun semua. Jadi kemudian kita nak berkuliah pula. Berkuliah ini makna kita duduk dalam majlis ilmu. Majlis ilmu seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu berjalan lintah
ke taman-taman syurga, maka duduklah Sa'ad. Lebih kurang macam itulah. Ditanya pada Rasulullah, apa binatang tu yang di mana, apa benda tu yang kata riyadul jannah, lalu dia mana ada syurga, kita duduk dunia lagi ni, tang mana taman syurga dalam dunia? Apa dia? Majlis ilmu, majlis zikir, kan? Majlis zikir, majlis ilmu, kan kita sekarang ni berada, tadi kita baca ayat Quran. Al-Quran yang kita baca itu afdalul zikr, tilawatul Quran. Seafdal zikir tu ialah baca Al-Quran. Mana mungkin kita baca Al-Quran tapi kita tak ingat Allah Ta'ala, kerana tu kalamullah, maka kita ingat Allah. Sepatutnya begitu, walaupun kadang-kadang fikiran kita melayang ke mana-mana. Pi ke rumah, lagi nak masak apa, lagi nak makan apa, laki aku ni pi mana tak main-main hari ni, contohnya kan. Anak lagi nak balik, lagi macam-macam, nak main, tara duk baca Yasin dan sebagainya lah. Kita ni duduk, kelebihannya banyak. Kalau kata kelebihan yang ada, Allah Ta'ala sebut, yang Nabi sebut di dalam ayat Allah, di dalam hadis Nabi SAW, seperti mana yang disebutkan, seperti mana yang dikuliahkan, seperti mana yang diceritakan oleh para ulama kita, oleh para ustaz yang main mengajar kita. Jadi saya pun tak mau cerita panjang yang tu, nak sebut supaya kita ingat balik kelebihan kita berada di majlis ilmu ini, yang nanti disebutkan bahawa riwayat menyatakan bahawa nanti besok ahli-ahli syurga bila duduk dalam syurga, selain nak makan, minum, duduk bersenang-senang dalam syurga, antaranya ialah mereka rindu untuk berada dalam majlis ilmu. Nak duduk dalam majlis ilmu macam ni juga, walaupun tak wajib dah waktu tu nak duduk dalam majlis ilmu, ikut suka hang nak pergi duduk tak mana pun, tapi dia kerinduan itu. Maknanya hak main mengaji, hak main masjid rumah Allah Ta'ala ini sebenarnya calon yang dekat sangat nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dalam hadis sebut, man salaka tariqan, siapa yang menjalani jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah Ta'ala akan mudahkan kepada dia jalan nak masuk syurga. Banyaklah cara nak berjalan masuk syurga, antaranya ialah dengan kita mengikuti majlis ilmu. Ada satu kitab yang disusun oleh Ustaz Abu Hazim Ad-Dimashqi, Ustaz apa nama ni, ni saya ada bawa, tapi Ustaz Zamri bin Hashim, tapi saya tak bawa lah yang tu habis, saya tak ambil 40 hadis jalan ke syurga. Ada cerita 40 hadis dalam tu, cerita tentang macam mana nak mudah masuk syurga. Kalau kami di masjid kami, saya baca lepas subuh, baca baru habis ya. Lah ni hadis lain pula. Lepas subuh saya akan baca 40 hadis. Kalau masjid kami, masjid saya di Kampung Minangkabau ataupun Kampung Kubang Badak, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Saya main tu dah dekat. Tu yang kata kat Ustaz apa nama Zakir, ana free, boleh lah nak main. Tang ni kan, kalau tak ada siapa-siapa lagi, ada siapa tak ada masalah, kita dahulukan orang lain lah kan. Baca lepas subuh, baca satu hadis, lepas subuh baca satu hadis. Lah ni kami baca kitab hadis tentang keberkatan, 40 hadis tentang keberkatan. Dah masuk hadis yang ke-25, 26 dah. Jadi bila dah waktu cuti ni kita baca 2 hadis, 3 hadis. 2 hadis, 3 hadis. Kalau waktu kerja kita mengajak, satu hadis je lah baca. Waktu jalan menuju ke syurga. Yang hari ni pun tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang rahmati Allah Taala sekalian, saya bawa juga ada sedikit baki-baki. Itu ada Ustaz Zamri Hashim tu mai sekolah, kita buat daurah cerita tentang 40 cerita daripada Al-Quran. Tapi saya buat main lah ni, ada sikit-sikit lah, kut-kut siapa yang nak boleh tuan-tuan, sambil-sambil promosi jugalah. Saya main, ada tak habis kat anak-anak murid jual, mereka ambil, ada sikit lagi kukuk nak 40 kisah menarik dari Al-Quran. Kita ni kalau buat cerita ni syok lah,
Ingat baca kan? 40 ni ada dua je, saya ada kat saya dua saja, habis dah. Kod nak lah, duduk saja-saja baca 40 kisah menarik dari Al-Quran. Satu, ada dua je kot kan. Harga 10. 40 hadis Nabi Muhammad SAW bercerita. 40 hadis. Hadis tu cerita lah. 40 hadis. Yang ni bagus untuk kita baca. Budak-budak baca faham. Kalau rendah baca, anak saya baca, habis seronok. Dia baca. Baik, ini saya umai lo dan lah, ada sikit je saya umai. Ada pun tinggal sikit je. 40 hadis jalan ke syurga tu saya tak ambil pun. Tak ambil pun pasal hari tu kita cerita pasal ni. Jual untuk anak-anak supaya kita ini suka nak membaca. Ada masa kita tak pergi kuliah, kita duduk di rumah sambil-sambil kita rehat, kita baca. Kita nak kena budayakan membaca itu di kalangan masyarakat. Bukan setakat baca Facebook, bukan setakat baca WhatsApp, bukan setakat baca internet, Google dan sebagainya, tapi kita pun membaca kitab-kitab para ulama. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita manfaat yang besar, sama ada di dunia maupun akhirat. Jadi pada tuan-tuan sekalian, pada pagi ini sebenarnya saya pun duk tengok nak cerita apa. Saya ceritanya kita bidang Al-Quran, jadi saya nak cerita tentang Al-Quran lah tuan-tuan. Boleh? Ustaz Nizar cerita apa siapa? Dr. Nizar? Tak ingat dah. Pi merata kot, banyak sangat. Tak ingat. So, Dr. Nizar cerita apa? Ya Muslimat? Tak apalah, jawablah hati sudah. Baik, cerita pasal Al-Quran lah. Tadi kita baca surah Yasin. Surah Yasin, dia kalau ikut kita boleh baca setiap hari. Hari ini lebih dikhususkan untuk kita baca surah Al-Kahfi. Jadi hari ini saya nak cerita pasal surah Kahfi. Surah Kahfi, mungkin sebahagian kita dah tahu, mungkin kita dah, sebagai kita dah memang duk amalkan, tapi ada beberapa perkara yang kita nak kena tahulah. Kerana Nabi sebut dalam hadis dengan jelas, disebut macam mana? Man qara'a surat al-Kahfi, siapa yang baca surah Kahfi yaumal Jumu'ah, siapa yang dia baca surah Kahfi pada hari Jumaat, adha'a lahu ma bainal jum'atain, akan dia diberikan cahaya, akan diberikan kepada nur, akan diberikan kepada dia pemeliharaan daripada Jumaat yang dibaca ni sampailah Jumaat depan. Cuma banyak sikit lah, saya kira balik apa tuan-tuan baca surah Yasin tadi baru 3 lai. Surah Kahfi ada 5 lai setengah. 5 lai macam ni lah sana. Surah Yasin kita ke muka surat. Surah Yasin ada 6 muka surat. Surah Kahfi baca surah Kahfi ada 11 muka surat. Puas nak baca tu, setengah jam baru habis. Letih tu imam nak apa nama nak baca. Tapi itulah yang disunatkan kepada kita untuk kita bacanya. Surah Yasin tiap-tiap hari boleh. Ada riwayat hadis menyatakan baca surah Yasin akan diampunkan dosanya waktu bila? Pagi sekali, petang, maghrib sekali, malam sekali, 2 kali baca. Saya mengamai dulu lah, ni tak ada dah. Dulu duk buat lah, pagi, petang, malam lah, maghrib tu kita baca. Kan payah nak pun lama, kalau kata duk apa tu tengah duk berjalan sambil duk masak kita baca kan. Tapi surah Kahfi agak mencabar. Saya ingat 2 minggu lah, tak ada habis baca. Kalau kau ni lupa baca sekat, lepas tu tengok lah habis dah masa Jumaat. Jadi waktu bila? Waktu maghrib, lepas masuk maghrib kemarin sampai maghrib saat gini habis surah Kahfi. Yang terbaiknya sebut dalam kitab apa nama Fadail Quran, apa nama dia sebut,
Seeloknya kita baca habiskan sebelum khatib naik atas mimbar. Seeloknya lah disebut. Sayyidina Husain bin Abi Talib, cucu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca surah Kahfi tiap hari. Dia baca tiap hari disebut. Riwayat baca tiap hari dia baca. Setiap malam dia baca surah Kahfi. Kita ya Allah banyaknya. Dia benda yang banyak ni sebab kita tak biasa. Bila kita biasa, dia jadi tak ada apa. Alah bisa tegal biasa. Betul tak dia sebut tu? Ada cikgu BM sini. Alah bisa tegal biasa. Kami dalam apa nama, kami ada dalam kita ada persatuan rawatan perubatan. Antara amalan yang kami nak kena lakukan ialah 100 kali baca Fatihah setiap hari. Setiap hari 100 kali Fatihah baca. Hak yang tak biasa, oh ya Allah, wala yang payah sangat ni. Tapi dah biasa, senang je. Kita pun sebelum belum mengamal, oh, payahnya. Tapi bila kita dah mula beramal, kita dah biasa, dia jadi lasak ya. Tak cukup 100, nak lajak lagi. Macam tu lah. Tak kira lah baca Quran ke, solat sunat ke, apa-apa saja kebaikan yang kita lakukan, dah biasa kita ketagih nak buat, nak tambah lagi. Itu maknanya Allah Ta'ala beri keberkatan kepada apa yang kita lakukan. Bila Allah Ta'ala beri berkat ni, kita sentiasa nak lebih kepada kebaikan tersebut. Tapi kalau kata orang yang hak yang Allah satu berkat, yang kedua Allah Ta'ala terima apa yang kita buat. Kita main mengaji, Allah Ta'ala terima amalan kita main mengaji itu, pahala main mengaji itu dapat, Allah Ta'ala terima, kita ikhlas, kita akan suka nak main lagi kuliah yang akan datang. Tak cukup kuliah tahun ni, pergi cari tahun lain, tahun mana ada aku nak pergi. Tapi kalau kata sebaliknya, dia rasa malas nak pergi, dia tak boleh nak istiqamah, lepas tu dia tak boleh nak tambah lagi, dia jadi berat. Tu antara tanda-tandanya. Tanda-tanda semayang solat yang kita terima, Allah Ta'ala terima pada kita nak buat lagi, dan kita nak tambahkan lagi yang sunat-sunat bagi banyak. Tak kira lah dalam hal apa pun. Sedekah pun sama lah. Sedekah pun sama. Kita bagi RM1, RM2, ikhlas tu, dia akan rasa lagi dalam diri kita ni seronok nak sedekah. Dia tak ada rasa berat, hilang sikit. Tapi mula-mula memanglah rasa berat nak sedekah. RM1 pun rasa teruk. Tapi dah biasa, maknanya dia ikhlas, Allah Ta'ala terima, dia akan terbit dalam diri dia, nak RM2 pula, nak RM3 pula, nak RM5, dan seterusnya, terus sebagainya. Baik, itu cerita tentang beberapa, kita nak tahulah tip apa nama amalan kita diterima ataupun tidak diterima, dan kita nak keberkatan di dalam setiap amalan yang kita lakukan. Kita bukan setakat amalan, diri kita pun nak berkat. Tadi kita baca hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabat. Jadi ada sahabat main nak jamu apa umbut, apa pokok kurma main. Saya pun tak tahu macam mana kan. Mai Nabi pun kata, tengok kata umbut pokok kurma tu, Nabi kata ada satu pokok yang dia berkat sama, satu pokok yang berkat, yang orang Muslim sama berkat dengan pokok itu sebut. Jadi Ibnu Umar kata, pokok kurma ya Rasulullah. Rasulullah kata, sungguhlah pokok kurma. Tu pokok tu tentang pokok berkat orang Muslim ni. Maksudnya orang kita ni pun berkat, orang Muslim berkat. Tapi kadang-kadang mai akhir zaman ni terbalik. Orang kafir berkat lagi daripada orang Islam. Lah ni bukan kira kan depa lebih baik kan daripada orang Islam. Itu kadang-kadang timbangan yang salah kita letakkan. Baik, tak apalah, ala kulli halnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita rahmat kebaikan. Diri kita nak berkat, anak kita nak berkat,
Bagi suami, isteri yang berkat. Bagi isteri, suami yang berkat. Rumah yang berkat. Boleh kereta berkat. Boleh motor tu berkat. Apa saja yang ada tu berkat. Kalau hilang berkat, dia macam-macam. Diri kita tak berkat bila kita banyak buang masa benda-benda yang berbentuk keduniaan. Akhirat ni tak berapa nak mau, sibuk sedia. Nak cerita surah Kahfi, masuk talin dulu macam-macam. Bila dah masuk, cerita sikit benda surah Kahfi kan. Diri kita, motor kita, kalau tak berkat, nak pergi ke lain kedai kopi, pergi kedai kopi lebih banyak main masjid tekat Jumaat ni, tu pun wajib. Tak wajib pakai tak ada lah. Tahan lama, alhamdulillah, guna motor ni 20 tahun 30 tahun tak ada apa, alhamdulillah. Kalau orang minta nak beli pun sayang, minta terus. Pasal apa? Berkat yang motor tersebut. Kereta yang kita beli berkat. Nak rosak susah. Pasal apa berkat? Pasal kita sentiasa melakukan kebaikan dengan kita ada kereta yang ada kita, rumah kita berkat, anak-anak kita berkat, semua kita nak berkat. Baik, yang kita main ni sebab apa nak berkat? Yang saya main ni apa? Saya nak berkat. Berkat kehidupan kita ni. Baik. Saya nak cerita pasal surah Kahfi sebenarnya. Mudah-mudahan kita boleh semangat untuk kita beramal dengan surah Kahfi dan juga untuk kita mendalami surah Kahfi. Kadang kita baca tapi kita makna apa tu habuk tak tahu. Surah Yasin yang kita baca 3 lai tu, faham lagi makna dia? Tahu tak lagi apa cerita yang ada dalam surah Yasin tu? Apa cerita yang ada surah Yasin tu? Cerita satu. Cerita satu. Kisah yang popular, Habibun Najjar. Habibun Najjar cerita. Siapa Habibun Najjar ni? Cerita seorang di negara Antioquia. Kan cerita pasal itulah. Pasal dua orang rasul pergi diutuskan ke raja pi dakwah kemudian dan sebagainya lah. Itu cerita surah Yasin. Salah satulah cerita dia yang popular dalam surah Yasin. Baik. Ini surah Kahfi. Pasal apa? Pasal kita nak kod lepas ni mai Tok Imam kata kita baca surah Kahfi. Sebab baru ni kita terima maklumat daripada WhatsApp. Boleh kita pakai lah maklumat ni. Dia sebut sini, saya baca. Jabatan Agama Islam Negeri Johor mengeluarkan pekeliling untuk masyarakat negeri Johor membaca surah Al-Kahfi pada setiap hari Jumaat di masjid dan surau. Tu dia. Kita bila lagi ni? Surah Yasin ni. Surah Yasin tu hafal, baca 20 tahun lepas, 30 tahun pun tak hafal lagi. Duk keliru lagi kan? Mana? Yang kita in kana illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun fa idza hum jami'un ladaina muhdarun ada pening tu. Duk pening. Sebut. Baca Masjid Surau. Dulu ni kebetulan pula sekolah kami kemarin ni orang Johor main. Sekolah pada Johor main melawat sekolah kita. Dia tengok-tengok ni satu, kita kata satu orang panggil tambah baik, improvement. Yang baiklah untuk negeri Johor. Sebelum tu apa dia? Sebelum tu depa cuti macam kita. Jumaat sebelum tu depa cuti macam negeri-negeri yang lain, majoriti negeri yang lain, Sabtu Ahad tukar sultan depa berdasar dengan yang tukar kerajaan negeri Johor tukar, kita cuti sama dengan Kedah Jumaat Sabtu, sama dengan Terengganu, sama dengan Kelantan. Negeri mana lagi tu je kan? Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor lah ni. Hak lain Sabtu Ahad. Apa kelebihannya? Nampak? Depa sedang dulu mana depa nampak daripada depa buat. Jadi hari Jumaat ni kalau waktu bekerja, kalau orang yang bekerja di negeri-negeri yang bekerja, jadi sikitlah kesempatan depa tu untuk ibadat.
kan. Tambah-tambah hak yang duduk dalam pekan besar, nak pi pekan tu lambat sikit jam, pakai semayang atas jalan, pakai paskat lewat. Mayang subuh tak boleh baca banyak-banyak, orang marah. Kau duk boleh baca sejadah dengan insan. Ada sebahagian tempat lah kan, dalam kota-kota besar yang depa Jumaat depa kerja, tak boleh baca banyak-banyak kan. Kalau mayang Jumaat dipesan kepada Tok Imam, Tok Imam tu Tok Imam jemputan. Jadi kalau imam hak sedia ada tu, dia faham lah. Ayah hak jemputan, Ustaz, saya biasa Ustaz, main Jumaat ni apa nama ni, khutbah tu pendek-pendek, biasa-biasa dah lah kan. Lepas tu semayang jangan panjang sangat, pasal orang hak yang kerja nak pi kerja masuk jabat balik, depa lebih kurang kata pukul 1 sampai pukul 2 lah. Jadi ada sejam. Jadi kalau lah ni masuk dalam 1.20 kan, azan, mayang sunat, lepas tu khutbah, tu nak semayang Jumaat lagi, nak wirid apa lagi. Kalau kata dia buat lambat, mereka masuk lambat. Itu yang berlaku. Satu. Yang ketiga, mereka tak boleh macam orang yang macam kita ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, hari Jumaat kita boleh pakai pakaian yang betul-betul yang disunatkan untuk kita pakai hari Jumaat, khususnya untuk orang lelaki lah. Pakai apa? Pakai warna putih, pakai jubah, pakai serban lah, apa semua kan, kok sunnah. Tapi kalau yang hak depa tak boleh, main-main pakai apa? Pakai baju Melayu, ada yang kena pakai apa nama t-shirt, ada yang pakai kemeja dan sebagainya. Jadi sangat elok lah kita kan. Jadi tukar. Kita pun walaupun kita macam tu, walaupun kita dah alhamdulillah Jumaat satu, jadi kita kena gunakan masa hari Jumaat ni sebaik-baiknya untuk kita ibadah pada Allah Ta'ala. Hari lain kita sibuk kerja kan, kerja hak ni macam tak ada. Hari Jumaat kita ambil kesempatan selawat, perbanyakkan, baca Al-Quran perbanyakkan, yang mana sunat-sunat tu habaq buat habis, bagi clear. Baik, saya sebut situ kan, di Johor dah mula baca kafi setiap pagi Jumaat di masjid dan surau. Panjang lah, panjang. Tapi macam kita kata tadilah, alah bisa tegal biasa. Apa rasionalnya disebut? Orang yang membaca surah Kahfi pada hari Jumaat, bawah kakinya akan bercahaya sehingga ke kolong langit. Macam tu. Bawah kaki cahaya sampai ke atas tu, dia akan cahaya. Kita ni ada cahaya. Bagi orang mukmin dia lain. Orang yang semayang dengan orang tak semayang, seri wajah dia berbeza. Besok di akhirat, besok orang beriman dengan orang tak beriman dia lain. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Tu di akhirat besok. Fa ammal ladhina naswaddat biyaddat dulu. Wa ammal ladhi naswaddat wujuhum fa ammal ladhina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Mana satu dulu, orang lupa ayat tu. Dia takut terkalih. Tuan-tuan boleh semak dalam surah Al-Imran tersebut. Pada hari tersebut akan diserikan wajah, akan diputihkan wajah seorang itu dan akan dihitamkan. Ada wajah-wajah yang diputihkan, di atas itu ni dicerah, seri, cahaya elok. Hitam ni maksudnya sebab apa? Disebabkan dosa yang dilakukan, azab akan beroleh azab. Tetapi kalau orang yang bercahaya, berseri wajahnya, wujuhu yawma idzin nadhirah, kan disebut. Pada hari itu wajah-wajah orang yang beramal soleh, orang yang beriman, dia akan berseri-seri. Fa fi rahmatillah, mereka itu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Antaranya dengan surah Kahfi itulah. Kalau ikut hadis Nabi, sesungguhnya Nabi sebut, inna ummati yud'auna ila yaumil qiyamah ghurran muhajjalin. Kan? Umatku akan datang pada hari kiamat nanti akan berseri dia punya tubuh badannya, kan? Kaki dan tangannya. Disebabkan apa? Min asharul wudu, disebabkan wudu yang dia diambil, yang diambil wudu yang diambil untuk apa? Untuk dia solat, untuk dia baca Quran dan sebagainya. Baik.
Jadi kita nak lagu tu walaupun kita tak nampak, lain. Cerita ulama dulu lagi hebat lah mereka kan. Dia cerita seorang ulama, tak silap saya, Syekh Abdul Halim Mahmud. Dia kalau duduk dalam gelap, duduk dalam bilik yang gelap, cahaya bilik tu, pasal apa? Muka dia tu pancarkan cahaya macam lampu. Cahaya hebat. Baik, apa rasionalnya? Dia kata tadi ni, kemudian orang yang membaca dan mengamalkan surah Al-Kahfi juga akan terhindar dari fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Rasulullah SAW sebut dalam satu hadis, dia sebut mafhumnya, macam mana dia sebut awal, daripada penciptaan Nabi Adam sehingga hari kiamat. Macam mana matan dia? Lupa. Mafhumnya macam itulah. Mafhumnya hadis sahih, daripada penciptaan Nabi Adam sehingga hari kiamat tidak ada fitnah yang sangat besar, yang lebih besar daripada fitnah Dajjal, disebut. Disebut dalam hadis riwayat Muslim, tak silap saya riwayat rawahu Muslim. Tak ada fitnah yang lebih besar selain daripada fitnah Dajjal. Daripada semenjak penciptaan Nabi Adam alaihi salam sampailah hari kiamat nanti, sebut. Sebab tu mai pula hadis yang lain, macam mana kita nak selamatkan daripada diri kita daripada fitnah Dajjal. Mai lagi hadis sahih yang lain, Bukhari Muslim, menyebutkan bahawa man qara'a asyru ayatin, siapa yang baca 10 ayat min awal Kahfi, daripada awal surah Kahfi, usima minad Dajjal, dia akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Wa fi riwayatin, dan satu riwayat sebut asyrul awakhir, 10 yang terakhir. Jadi kita baca 10 yang terakhir. Dia panjang ustaz, 11 muka surat tu surah Kahfi. Jadi kita baca 10 ayat yang terawal, 10 ayat yang terakhir. Alhamdulillah, boleh diskaun. Dan bolehlah suruh tu imam kan. Lepas baca Yasin, tu imam bilang, baca surah Yasin, habis surah Yasin kita baca surah Kahfi pula. Ambil 10 awal sudah lah. Ambil 10 akhir sudah lah. Saya ingat ada diamalkan di muassasah beberapa tahun yang lepas, berminta pergi kuliah. Kita pun pergilah kuliah untuk pelajar-pelajar muassasah Darul Ulum, kuliah subuh, yang subuh, dan qiyamul lail, solat subuh, kuliah subuh, pergilah. Sampai habis-habis tu depa baca Yasin, depa baca surah Kahfi, daripada awal. Mampulah, mula-mula depa baca tu mampulah. Bila nak habis apa nama kuliah ni, kalau baca surah Kahfi, rupa-rupanya tak baca panjang pun, baca 10 awal, 10 akhir. Alhamdulillah. Pasal saat gini duha saja ada kuliah lain pula. Buat baca habis letih. Ajar kita ni duduk baca ni tengah atas kereta ya. Atas kereta tadi, atas kereta sikit. Tadi sampai sini tak habis lagi. Baca lagi habis, alhamdulillah. Ini muasah buat. Kita boleh buat juga. Bila Jumaat, kalau boleh Jumaat seminggu sekali pun okey lah. Ataupun hari-hari lain, yang tu satu cadangan lah, satu benda, buah fikiran yang kita boleh buat mungkin insya-Allah. Ataupun tak buat berjemaah di masjid, kita sendiri-sendirilah di rumah. Ya. Alhamdulillah buat surah Kahfi 10 awal, 10 akhir. Alhamdulillah ada. Ini pun kita cerita ke anak-anak. Lah ni zaman masya-Allah. Nak diskaun lagi, kita jumpa hadis, tak salah saya rawahu at-Tirmizi, dalam satu kitab yang saya tak jumpa, saya tak tengok dalam kitab apa nama Sunan Tirmizi, disebut baca 3 ayat awal saja. Wah, lagi untung yang tu, diskaun lagi 3. Tapi kita ni bila benda-benda baik tu sahlah duk kira, kalau boleh nak diskaun
diskaun sampai habis tak ada apa kan? Diskaun sampai tak ada apa. Padahal Allah Ta'ala nak bagi ganjaran yang besar untuk kita, tapi kita ni berkira ya amat. Kalau kata babak ibadat, babak lain tu oi tak boleh. Alhamdulillah. Baik. Okey. Kita duk cerita, kita duk dengar hadis ni selalu. Persoalannya, apa yang hebat sangat dengan surah Al-Kahfi ni sampai boleh lindungi kita dari Dajjal? Apa yang hebat sangat surah Kahfi ni sampai boleh lindungi kita dari Dajjal? Tak ada pun cerita Dajjal betul-betul dalam Quran, dalam surah Kahfi tu. Yang ada dia cerita Ya'jud Ma'jud. Kau cerita benda lain, mai kok mana tu? Awal 10 ayat ayat yang terawal surah Kahfi, ayat yang terakhir surah Kahfi 10 tu, mana ada sebut Dajjal pun. Tak ada. Tapi tuan-tuan, antara yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW ialah mohon perlindungan daripada fitnah Dajjal waktu bila? Waktu dalam solat tu. Waktu bila? Tahiyat akhir. Tahiyat akhir, habis kita baca ayat yang kita baca tu, baca sebelum bagi salam, Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni min azabi jahannam tu, wa a'udzubika min azabil qabr, wa na'udzubika min fitnatil mahya, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ada ulama yang mewajibkan kita baca doa tersebut, bacaan tersebut. Kita sunnah muakkad. Jadi, ya Allah ya Tuhanku, lindungi aku daripada azab api neraka Jahannam. Yang kedua, lindungi aku daripada azab kubur, fitnah kubur. Yang ketiga, lindungi aku daripada fitnatil mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan kematian. Yang keempat, lindungi aku daripada fitnah Masih Ad-Dajjal. Empat disebut macam. Hafallah doa tu, baca. Selepas apa? Selepas tahiyat akhir, sebelum bagi salam kita baca doa. Ya. Baik. Takkan baca je boleh terhindar dia sebut. Pernah terfikir kenapa surah Al-Kahfi mengandungi 4 kisah pertama? Ini kita cerita surah Kahfi mengandungi 4 kisah pertama utama. Yang pertama, awal-awal dia cerita tentang pemuda gua, Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Jadi disebut dalam tu, sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum. Ada depa kata geng-geng pemuda Ashabul Kahfi ni 3 orang, yang keempatnya kambing, mudah nak sebut, anjing yang masuk syurga, qitmir. Wa yaquluna khamsatun sayaqulun salatun rabi'uhum kalbuhum, yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Apa nama, 5 ada yang kata 5, yang keenamnya anjing, ada yang kata 7 depa ni, yang ke-8nya adalah anjing mereka yang bersama-sama berada dalam gua disebabkan lari daripada raja yang nak bunuh depa, disebabkan depa ni mempertahankan keimanan depa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidurkan selama mana? Selama mana? Salasatas mi'atin sinin wazdadu 9, 309 tahun. Dia kata 300 tahun lah. Dia kata 300 tahun depa berada dalam gua tersebut. Suratul apa nama Kahfi, bubuhlah nama Suratul Kahfi. Ada nama, jadi dia nama surah Al-Kahfi. Kahfi ni maknanya dia ada beza. Dalam bahasa Arab dia ada ghari gua. Dalam surah Al-Anfal ataupun surah At-Taubah sebut fil ghari idh yaqulu sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mana Nabi lari daripada kekejaman musyrikin Quraisy mencari depa nak bunuh, Nabi lari di dalam, masuk dalam gua Thur, kan, gua Thur. Disebut fil ghari idh yaqulu sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Musyrikin Mekah dah sampai dah di depan pintu gua tu. Andai kata depa tunduk sikit tengok,
mereka akan nampak Sayyidina Abu Bakar. Tapi disebabkan mereka tak tunduk, kerana kerana dikelabui di depan pintu gua tu, burung mai sarang tu, labah-labah pun main tu. Mana mungkin kata mereka masuk? Kalau masuk, labah-labah tu akan koyak dia punya Baitul Ankabut, rumah labah-labah tu. Tu disebut tu fil ghar. Ghar itu maknanya gua kecil, takat padan duduk ya. Tapi kahfi, gua tu besar, maknanya boleh masuk ramai orang. Okey, tak apalah yang tu, kita tak cerita panjang lah, nak habaq. Jadi yang pertama dalam surah dalam surah Kahfi, yang cerita bersama ialah ashabul kahfi. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Innahum fityatun amanu, sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman, wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka iman yang sedia ada. Jadi nak habaq sini apa? Antaranya nak habaq iman kita ini sentiasa boleh bertambah. Jadi iman yazid wa yanqus. Iman itu kurang dan bertambah. Jadi kita selalu nak kena tambahkan iman kita. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Orang beriman, kalau betul-betul dia beriman, dia akan semakin tambah dia punya keimanan, tambah. Yang tu lah disebut. Dan beberapa ayat lagi disebut. Jadi kita nak tambah keimanan dengan cara mana? Antaranya kita main ngaji, tambah kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Main kita semangat nak balik, nak beramai. Baik, yang kedua cerita tentang pemilik kebun dan rakannya. Wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li'ahdihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Cerita tentang orang yang syukur nikmat, kufur nikmat. Cerita tentang orang yang dia rasa apa yang dia ada adalah usaha dia. Dia tak nampak benda-benda itu, perkara-benda yang dia dapat itu adalah pemberian ataupun anugerah Allah Subhanahu taala kepadanya. Samalah kita juga tuan-tuan sekalian. Dan kadang kita buat satu benda tu, kita berasa aku yang buat. Kalau tak ada aku ni, jahanam habis. Tak jadi benda, tak jadi kerja. Jangan sampai macam tu. Apa pun yang kita buat, sandarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita buat tu. Kan? Yang kita boleh mengaji ni atas dasar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, menggerakkan kita untuk datang mai masjid, mai dengar kuliah. Kalau tidak, kalau orang tak izinkan, sakit kaki, sakit darah tinggi, duduk mana? Duduk hospital lah. Kan? Dan sebagainya, pening, Allah tak boleh pergi, Allah Ta'ala tak izin kita. Jadi kita alhamdulillah syukur baik. Jangan jadi macam seorang lagi dalam Al-Quran sebut apa? Qarun qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun kata, apa yang aku ada ni atas dasar ilmu yang ada padaku. Apa yang aku ada ni dengan ilmu yang aku ada, kebijaksanaan aku, atas usaha aku, sampai aku jadi hebat macam ni. Inna mafatihahu latanu bil usbati lil quwwah. Dia punya kunci saja, kunci dia punya khazanah pembendaraan harta dia saja diangkat oleh ramai 70 orang. Disebut dalam riwayat, yang orang tu kuat-kuat, hak jenis kemerah macam kita ni tak boleh. Hak jenis pijim selalu badan tu, dia bawa hak tu baru dia tanggung kunci, baru tanggung kunci. Ya akhirnya la khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Allah Taala hancurkan dia, Allah Taala lenyapkan dia dengan tenggelamkan dia dan sekali apa yang dia ada, kemewahan dia, rumah dia, semua sekali masuk dalam perut bumi. Yang dikatakan apa? Jadi apa lah ni? Katanya jadi Tasik Qarun. Kalau kita pergi Mesir, ada nama Tasik Qarun.
Kita pun main di Malaysia, sampai tang Malaysia ni jumpa harta Qarun. Tu dia jauhnya dia pi. Kan? Jauh pi sampai kita ni tasik Qarun. Kan? Apa nama harta Qarun kita pun. Qarun betulnya bukan Karun. Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu la tafrah. Dikatakan kepada Qarun, hang jangan duk syok sangatlah, hang jangan bangga sangatlah. Bangga tu siapa? Sebab dengan bangga dia berasa diri dia semua. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak suka kepada mereka yang membanggakan dirinya. Jadi kalau kita nak jadi, kita kena jadi macam siapa? Kita nak kena jadi macam Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lebih banyak, lebih hebat, lebih besar. Tak ada. Daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, tak ada kerajaan sebesar Nabi Sulaiman. Dia bukan setakat memerintah manusia, termasuk jin, termasuk haiwan, termasuk burung-burung, termasuk haiwan-haiwan yang ada di lautan. Akhirnya dia kata apa? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah kelebihan kurniaan Tuhanku kepada aku. Liyabluwani ashkuru am akfur, untuk uji aku sama ada aku kufur ataupun kufur. Sama ada aku syukur ataupun kufur. Ingat, main kat kita balik. Main kat kita baca ayat tu, kita ingat apa yang ada kat aku ni alhamdulillah, dan aku kena ingat apa yang ada kat aku ni boleh jadi dia adalah satu ujian untuk menguji kita sama ada kita dapat bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala bagi ataupun kufur. Mai kita baca pula surah Ibrahim, la in syakartum, yang kita duk biasa dengar kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi, tabunglah makcik-makcik la syadid. Sekiranya kamu kufur, jika la in syakartum, sekiranya kamu syukur, aku akan tambah lagi. Sekiranya kamu kufur, inna azabi la syadid, sungguhnya azabku sangat pedih. Nak jadi macam tu. Ataupun kita jadi juga seperti juga macam Zulkarnain. Nanti kita ada Zulkarnain kan. Jadi apalah, kita dah kita cerita sikit. Ni saya cerita ni tentang ringkas-ringkas, dan kita nak ambil istifadah ataupun kita nak ambil manfaat, ataupun lebih kurang kita kata nak tadabbur. Lah ni Kedah kita antara yang bagus dalam di Kedah kita lah ni antara yang bagus yang ni lah, tahu yang lain saya tak tahu lah kan, pasal kita terlibat. So, saya pun terlibat pejabat MB Esko, dia buat satu program untuk tadabbur Al-Quran. Jika benar-benar dilaksanakan betul-betul tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Jadi sambil-sambil ni kita baca, kita cerita pasal surah Kahfi, kita nak tadabbur surah Kahfi tu. Kan? Kita nak tengok dalam diri kita. Bukan kita nak cerita setakat tinggal di dalam cerita tu saja, tapi nak masuk ke dalam diri kita apa yang kita boleh amalkan daripada ayat Quran yang dibacakan kepada kita, ataupun ayat Quran yang kita baca, yang kita sendiri baca. Makna kita nak kena faham lah. Tak faham, kita nak ambil macam mana tadabbur Quran, kita nak faham macam mana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran. Qala hadha rahmatun min rabbi. Itu Zulkarnain kata, ini adalah rahmat Tuhanku kepada aku sehingga aku boleh jadi macam ni. Antara yang hebat ialah Zulkarnain. Wa yas'alunaka 'an Zulkarnain. Kita cerita sikit kan. Yang ketiga, cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kalau ikut betul sebutannya Khadir. Kita Khidir lah, apa tak apalah. Nabi Musa dan Khadir alaihi salam. Cuma dia tak sebut lah Nabi Khadir dalam ayat Quran tersebut. Disebut macam mana wa atainahum min ladunna ilma. Dia ni ada ilmu, kita kata ilmu laduni lah, kita kata laduni ni. Ilmu laduni tu maknanya ilmu yang datang, yang dia dapat terus daripada sisi Tuhan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Taala tak bagi ke orang lain.
Orang soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada kat depa hikmah, ada kat depa ilmu dan hikmah yang Allah Taala tak bagi kepada orang lain. Kadang benda tu bukan dipelajari, sampai kat dia. Tapi ada juga lah ni orang aku dapat ilmu laduni lah apa semua tu, kena hati-hati jugalah yang tu. Yang hak duk dakwah dapat ilmu laduni ni, ada baru ni kan kita dapat ilmu laduni, cerita habis dalam YouTube satu dunia ada cerita saya dapat ilmu laduni, jangan betul. Tak payah duk cerita orang tak cerita kalau ya pun. Jadi cerita Nabi Musa, Nabi Khadir. Nabi Musa banyak dalam Quran. Jadi kita nak selami apa cerita Nabi Musa dengan Nabi Khadir ni, kan? Kita nak tengok dari sudut banyak, antaranya sudut antara adab berguru, adab murid dengan guru. Mungkin juga kita boleh masukkan adab guru dan murid, adab guru kepada murid. Adab, kadang-kadang cikgu ni dia duk ingat adab murid dengan cikgu lah. Hang kena beradab dengan aku guru. Kena ingat juga, guru juga dia ada adab yang perlu dijaga kepada muridnya, terhadap muridnya. Dia kadang-kadang cikgu guru yang dia duk ingat murid saja yang kena beradab dengan dia. Kadang-kadang tu yang jadi macam-macam tu. Dia penampak berpusing 5 kali. Dia tibai, dia godam, dia sepak, dia ada tumbuk. Oi, macam-macam ada ini. Ada. Nabi pun ajak kita. Adab yang terbaik lah, antara yang kita tengok yang terbaik. Saya dulu dengan guru lah, kalau pengalaman saya sendiri dengan Syekh Nuruddin ada pengalaman macam ni, dengan Syekh Yusri waktu di Mesir pun ada pengalaman macam ni. Macam mana dia ihtiram kita sebab kita penuntut ilmu, padahal dia yang bagi ilmu, tapi dia hormat kepada orang yang main menuntut ilmu walaupun menuntut ilmu main kat dia. Dia tak kata hang dia nak murid aku, hang lah kena ambil buat ayat apa main aku macam-macam main tahun ni betul guru ada kan. Saya waktu di Mesir dengan Syekh Yusri contohnya kan, belajar Al-Quran kat dia. Orang Melayu jarang nak pi pun serayau pasal dia tegur banyak. Kita ni sampai pukul berapa ni? 10.30 boleh pendek ke? Kita tak tanya hari lajak lagi terus dengan tazkirah Jumaat. Tak boleh lah kan? Sampai tu kita ialah nak kena naik bas daripada stesen bas tu, kena berjalan pula pergi kat tempat dia tu. Sampai tu dalam keadaan letih kita pun, tambah-tambah lewat ataupun bas lewat ataupun kita sendiri lewat. Sampai tu Ustaz, dia berhenti sekejap dulu. Dia duk baca Quran, ada orang nak baca Quran dengan dia tu. Jadi dia pun berhenti sekejap dulu. Dia bangun, dia pergi ke dapur. Buat apa? Dia buah ayam, dia buah biskut, dia tak depan kita. Ya Syekh Muhammad, makan dulu, minum dulu. Petara tu kata. Jaga semua. Kawan-kawan kita, ustaz-ustaz yang daripada Syria. Kan? Macam tu mereka. Syekh mereka, guru mereka, kadang-kadang jadi malu dengan tok guru. Pasal tok guru yang jamu mereka, yang bagi mereka. Sebab apa? Kami nak ihtiram dengan penuntut ilmu. Macam itulah. Jadi banyaklah kalau kita dah cerita. Jadi cukup tu. Murid dengan guru, macam di Yaman. Syekh Taha Abdul Hamid, Al-Hamadi. Lah ni duduk di Malaysia, duduk kat pondok Dedak, pondok Sungai Dedak. Syekh Taha, orang Arab Yaman. Dia karang kitab, dia buat syarah kepada kitab Umdah. Kami mengaji kat dia. Dia ni cerita dia apa? Hormat kepada guru dia tak akan pakai serban yang lebih besar, lebih tebal daripada tok guru dia pakai. Tak serban pun jaga. Kadang-kadang kita lah ni tak. Anak murid mai tu lebih hebat besar serban daripada tok guru yang nak mengajar tu. Tok guru tengok pun serayau. Aku kalau macam ni tak lepas habis. Banyak. Ini ada yang lebih daripada saya tak? Tak ada. Tak apa.
Jangan lebih piah lah ni, saya pakai jubah, dia tak pakai jubah, oh lebih pada zahirnya. Pada zahirnya. Hati Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Dan kerasan Allah Taala yang tahu. Jadi ada banyak istifadah ataupun manfaat yang kita boleh ambil daripada cerita Nabi Musa dan Khadir alaihi salam. Kalau nak cerita pada mula, panjang cerita. Ada satu kitab yang menarik yang dikarang oleh ulama di Saudi, sangat bagus, sangat adil bagi saya, sangat cantik, diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Dia bincang tentang Nabi Khadir dan juga Nabi Musa. Antara yang dibincangkan, betulkah Nabi Khadir ni masih hidup sampai hari ini? Kalau kita pergi ke ulama sufi, sebut apa? Ulama tentang kerohanian ni disebut apa? Ada Nabi Khadir ini dia menjaga di laut. Nabi Ilyas dijaga di daratan. Di hutan di daratan itu dijaga. Ada 2 orang Nabi yang masih belum wafat di bumi dan 2 orang Nabi yang masih belum wafat di langit. Itu kita tak bincanglah sini. Wallahu a'lam bissawab. Apapun tidak ada mustahil dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi dia. Kan? Tadi Nabi Khadir berapa ramai para ulama kita yang berjumpa, itu dibincangkan dalam buku itu. Ada yang kata dah meninggal, ada yang kata masih belum wafat dan sebagainya. Baik. Kok manapun kita nak ambil apakah yang kita boleh ambil dari ibrah daripada cerita Nabi Musa dan Nabi Khadir. Musa banyak dalam Quran kan? Banyak. Cerita Nabi Musa ni semenjak dia kecil lagi. Kan? Fir'aun mimpi ada budak yang akan dilahirkan akan menggoncang kerajaan dia. Daripada kecil cerita. Kan? Cerita dia meningkat dewasa. Kan? Dia dewasa pada dia tumbuk seorang sampai mati terus. Cerita dia. Kemudian berhijrah pergi ke Madian. Jumpa Nabi Syuaib, kemudian kahwin dengan anak Nabi Syuaib. Balik pula ke Mesir. Sebelum balik tu di tengah perjalanan dia menerima wahyu Allah dan bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wa kallama Allah Musa taklima, balik ke Mesir berdakwah. Kan? Diperkuatkan lagi dengan seorang lagi nabi yang juga adik-beradik dia lah, Nabi Harun alaihi salam. Cerita kan. Sampai habis. Banyak cerita Nabi Musa. Yang keempatnya ialah Zulqarnain. Dalam surah Kahfi disebut. Wa yas'alunaka 'an Zulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Zulqarnain ni dia menjelajah satu dunia. Berdakwah, berjihad, yang ikut dia tentera-tentera yang hebat, pakar-pakar dalam ilmu pengetahuan, pakar dalam bahasa saja 70 orang, pakar bahasa, boleh bahasa macam-macam ada. Pi tang mana pun bahasa tak faham, kawan ni bahasa yang dia tak faham, ada penterjemah pula yang untuk cakap bahasa tu. Cakap hebat waktu tu kan. Jumpa satu orang lagi, ni banyak panjang menceritakan cerita Zulqarnain. Yang top sekali dalam cerita surah Kahfi ni tentang Zulqarnain ialah dia buat apa? Buat benteng besi campur tembaga, dicayakkan apa semua untuk Ya'juj Ma'juj supaya mereka tak boleh keluar daripada tempat mereka untuk membuat kerosakan di atas muka bumi, yang disebut nanti kita antara tanda besar kiamat besok, Ya'juj Ma'juj dia boleh keluar daripada tempat yang depa dikurung oleh Zulqarnain, akan membuat kerosakan semula di atas muka bumi nanti. Tu cerita nak habis lah, penghujung lah. Dahsyat waktu tu. Waktu tu depa keluar waktu bila? Waktu Imam Mahdi dah ada, Nabi Isa dah ada, sampai umat Islam tak boleh nak buat apa. Mohon doa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memusnahkan mereka. Itu dan sebagainya lah, banyak cerita. Itu yang ada kisah utama dalam surah Al-Kahfi yang kita kena tahu dan kita kena hayati. Kita nak ambil apa benda yang ada dalam itu. Baik. Ramai tahu perkara ini tapi tak dapat nak relate dengan Dajjal. Ceritanya mai kok mana Dajjal ni? Usima minad Dajjal. Tak cerita pun pasal Dajjal. 4 cerita utama tadi tak ada pun Dajjal. Mai kok mana? Jadi
Dia sebut sini, so here we go. Dia sebut dalam tu. Ni tengok kitab hari ni, kitab WhatsApp ya. Saya pun mau main. Tuan-tuan tengok ni, kitab WhatsApp. Kitab WhatsApp. Sungguh hari ni orang ada buat sungguh kitab WhatsApp. Tapi iyalah benda-benda gini kita nak kena check baliklah. Hak mai pada WhatsApp, hak mai pada Facebook tu, jangan main hentam percaya je. Kena cari kesohihan dia. Fatabayyanu. Sahih? Okey. Kalau kita tak tahu betul tak betul, kita rujuk pada orang yang tahulah. Jangan kita sebab merata lah, baru tanya orang betul ke tak tak. Yang tu berlaku. Baik, setiap satu kisah ini mewakili satu fitnah ujian yang sangat dahsyat. 4 cerita ni dia mewakili satu fitnah ataupun ujian yang sangat dahsyat. Cerita tentang pemuda Kahfi, fitnah akidah dan iman. Fitnah yang pertama kepada kita ini adalah fitnah akidah ataupun keimanan. Yang ni berlaku. Lah ni antara yang kita takuti ialah fitnah apa? Fahaman yang dikatakan fahaman liberal. Fahaman yang menyamaratakan semua agama. Sampai masjid Allah Ta'ala pun masjid Allah ni diterjemahkan sebagai rumah ibadat. Semacamnya dengan rumah ibadat yang agama-agama lain. Sampai macam tu lah. Walaupun niat bukan sampai ke situ, tapi macam tu lah keadaannya. Cara tu mendatangkan fitnah pada orang. Fitnah akidah dan iman. Sampai kita tak tahu yang mana iman, yang mana bukan, macam-macam. Fitnah akidah. Dia buat main masuk unsur-unsur yang menyebabkan goncang keimanan kita. Kita tengok realiti hari ni, saya pun tak mau sebut lah. Macam-macam lah. Kalau kita nak cerita balik, masa dah 5 minit lagi tinggal. Fitnah akidah, fitnah iman. Orang yang tak beriman, yang lebih dipercayai, lebih kita selamat duduk dengan dia, berasa macam tu, daripada orang yang beriman. Sampai ambil dia menjadi orang kuat kita, pemimpin kita, kita boleh percayai mereka, sedangkan mereka tidak beriman. Itu berlaku di akhir zaman. Dan ditunjukkan dan kita boleh tengok sekarang. Yang kedua, cerita pemilik kebun. Cerita pemilik kebun. Jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binakhli. Ada kurma, ada anggur di situ kan. Dia punya pemilik kebun. 2 pemilik kebun. Tentang fitnah harta. Fitnah harta. Satu, fitnah keimanan yang menggoncang keimanan kita. Yang kedua, fitnah harta disebut melalui cerita kebun tadi ni. Wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa afafnahuma binaqli wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara, dan seterusnya. Yang ketiga, cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir ialah fitnah ilmu. Berapa banyak ilmu diselewengkan, disalah faham. Ayat Al-Quran disalah faham. Hadis Rasulullah disalah faham. Nabi sebut nanti akhir zaman ada satu kaum yang lancak saja mulut mereka keluar daripada mulut mereka ayat Al-Quran. Hadis Nabi SAW lancak sebut keluar daripada mulut mereka. Tetapi bacaan mereka, sebutan ayat Al-Quran, hadis yang mereka sebut tak melebihi setakat lebih daripada kerongkong. Takat ni ya, baca setakat ni ya, dia tak sampai masuk dalam hati. Tak masuk dalam hati. Takat ni ya. Ada manusia yang macam tu. Lancarnya lidah mereka menyebut ayat Al-Quran tu sebagaimana meluncurnya anak panah daripada busurnya, kena tempat. Laju. Sampai macam tu Nabi sebut. Tapi tak melewati lebih daripada kerongkongan mereka masuk dalam hati. Ada fitnah ilmu. Sepatutnya dihuraikan begini, sepatutnya penjelasannya begini, tapi diselewengkan penjelasannya, akhirnya dikelirukan, orang tak faham ayat-ayat Al-Quran. Kena jaga. Kan? Baru ni masajid Allah antaranya.
diterjemahkan sebagai rumah-rumah ibadat antaranya lah, dan beberapa lagi lah kalau kita tengok cek balik. Jadi kita ni terutama yang tak berapa nak ada ilmu ni kena cek betul-betul lah. Tak tahu cek pada orang yang betul, yang kita tahu orang yang berilmu. Satu lagi orang berilmu, kita nak tahu ke mana ilmu dia betul ke tak pula dah katakan macam mana pula. Jadi bukan cerita hari ni lah kita nak cerita. Bagaimana kita nak tengok orang yang berautoriti dalam kadang-kadang kita ni duk agungkan mereka yang bukan di bidang mereka. Kadang-kadang kita salah ambil rujukan kita orang yang bukan di bidang dia. Kadang-kadang ni orang yang bukan bidang dia pun berani cakap yang bukan di bidang dia. Dia ahli astronomi, cerita tentang hadis contohnya lah. Dia ahli sains, tetapi dia cerita tentang Al-Quran. Padahal hak dia mengaji Quran tu adalah sikit-sikit. Mengaji jugalah. Tapi tak cukup lagi. Nak kena tambah dan sebagainya. Fitnah ilmu pada hari ini berleluasa. Tu tak kira lagi hak orang mengaji tu bukan pasal nak dekat diri pada Allah Ta'ala. Mengaji ilmu ni sekadar nak dapat sijil. PSR, kalau hak duduk sekolah rendah. SPM, STAM, STPM, hak yang duduk di sekolah menengah. Itu tujuan utama dia. Mengaji sebab apa? Aku nak lulus periksa, aku nak cemerlang. Duduk di universiti, nak ijazah. Nak dapatkan master, sarjana. Nak dapatkan PhD. Lepas tu nak dapat profesor madya. Pun nak dapat profesor. Aku nak jadi net chancellor. Macam-macam. Itu tak kira hak tu lagi. Jadi fitnah ilmu berluasa. Dengan ilmu lah, orang boleh ambil jadi satu medium untuk dia mendapat apa yang dia nak di atas muka bumi. Nak dapat apa? Nak naik pangkat. Aku nak mengaji ni pasal apa? Nak naik pangkat. Bukan tak boleh, tapi itu yang utamanya. Baik, cerita Zulkarnain, fitnah kekuasaan. Fitnah kekuasaan. Berapa orang yang berkuasa tetapi menyalahgunakan kuasa yang ada pada dia. Di dalam dunia kita boleh tengok, semenjak penciptaan Nabi Adam, sehinggalah sampailah zaman kita pada hari ini. Kita boleh tengok. Berapa ramai pemimpin dunia yang akhirnya tersungkur. Apa yang dia buat, dapat. Ada cerita. Pasal apa? Rasuah. Pasal menipu. Pasal macam-macam lah. Yang letak jawatan pun ramai. Hak tak mau letak jawatan pun ada kan. Macam kalau macam di antara yang profesional mana di Jepun. Kes apa tu ni? Letak jawatan tu benda menteri dia kah? Benda menteri. Pasal apa? Sikit kes lah kalau kita kata sikit, macam sikit je lah, tapi tak boleh. Macam tu. Fitnah kekuasaan. Nak kekuasaan tu sebab apa? Sebab nak gunakan untuk kepentingan dunia, kepentingan peribadi, nak mengayakan dirinya. Supaya dia hidup senang. Supaya dia boleh macam-macam. Dapat macam-macam. Ini dapat kekuasaan. Baik. Jadi 4 fitnah ini jugalah Dajjal akan bawa pada akhir zaman ni. Yang ini dia punya kaitan dia. 4 benda je lah. Fitnah iman, fitnah harta, fitnah ilmu, fitnah kekuasaan. 4 ni lah yang Dajjal akan bawa nanti ni. Sehingga orang terkeliru, sesat, ikut dia habis semua. Yang ni lah yang dia akan bawa. Cuma kadang-kadang tersembunyi, kita tak nampak. Inilah sebenarnya bahaya yang menanti kita. Yang kita kena hati-hati, kena persiapkan diri kita ke arah itu. Bukan sekadar kita, termasuk ahli keluarga kita, anak kita, adik-beradik kita, orang kampung kita, jiran kita dan sebagainya. Jadi ada banyak lagi ni ceritanya sini ni. Jadi cukuplah kita dah 10.30. Jadi takat tu saya ingat dah sampai takat tu. Jadi dah clear dah. Dah clear dah. Yang lain cari apa nama ni, boleh kita tambah lagi lah kan. Dia sebutlah, dia hurai-hurai satu. Tapi cukuplah sekadar itu untuk kita pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat hikmah
Seperti mana ayat yang Allah Ta'ala sebut, yuktil hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Ta'ala memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Sesiapa yang mendapat hikmah tersebut, maka sesungguhnya dia telah mendapat kebaikan yang amat banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah orang yang mengambil pengajaran tersebut melainkan orang yang punya akal fikiran yang mendalam. Akal fikiran ulul albab. Itu contoh ulul albab pun menarik kalau kita nak cerita. Cerita tentang hikmah pun menarik juga kita nak cerita. Antara yang Nabi bawa ialah hikmah kepada kita. Kita nak faham apa itu hikmah dan sebagainya. Takkan itu sajalah tuan-tuan, puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ke ada soalan nak tanya? Kok-koklah terbuku dalam hati ni nak tanya, tapi ustaz tak buka soalan. Saya buka. Kok ada boleh jawab, saya jawab. Saya tak boleh jawab, saya bagi Tok Imam jawab. Saya Tok Imam tak boleh jawab, saya bagi juru kamera kita jawab. Kan? Ada tak? Kadang ada soalan. Kau malu? Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kira tak ada noh? Kau ada? Ish, ya Allah. Nampak tu nak ada tapi malu ustaz oi. Bisa duduk buka soalan tak? Tak ada. Buka soalan juga bukan apa. Kok ada yang tak nak tanya juga. Tak ada ah? Sungguh ni. Nak tanya tapi malu ustaz oi. Tengok muka pun tahu. Ada nak tanya tapi takkan nak tanya. Pasal kita belajar. Kita belajar. Tengok ayat muka orang kita tahu. Jadi tanyalah Tok Imam. Tanyalah Ustaz ada kot ni. Ada ramai. Ustaz Zakir. Ustaz apa. Ni Tok Imam kita. Ni dekat dengan Darul Hadis. Bolehlah. Jangan diamkan diri kita tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita futuh. Bagi kita terbuka hati kita untuk kita lebih dekat dan kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudian tuan-tuan, yang saya ni ada tak banyak pun. Cerita 40 hadis dan cerita ni ada 5. Kisah menarik dalam Quran ni ada 2. Yang ada yang baki yang tinggal kat saya lebihan hari tu ni depa tak ambil, kok nak boleh 1/10 kalau kata nak. Wallahu alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.